Kadang-kadang rakan sekerja juga menyakitkan hati, yang malas dinaikkan pangkat, yang junior dibuli senior saban hari. Namun demi mencari sesuap nasi, tetap gagahkan hati terus berdiri moga cemuhan akan berhenti. Itulah yang berlaku kepada seorang lelaki apabila dia bertindak membunuh seorang ketua kerani di sebuah kolej vocational. Bagaimana ianya bermula, ikuti kisah tragis ini. Seorang lelaki bertindak menikam dan mencekik seorang kerani wanita sehingga mati di Kolej Vocational Sultan Abdul Samad, Teluk Datuk, Banting, Selangor pada 11 Julai 2018. Dalam kejadian kira-kira jam 2 petang hari kejadian, mayat mangsa Zaimah Mahmud berusia 57 tahun ditemui di stor makmal sekolah berkenaan akibat ditikam dengan pisau oleh suspek berusia 28 tahun yang juga rakan sekerjanya. Ketua Polis Daerah Kuala Langat Superintendent Azizan Tukiman berkata pihaknya bergegas ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan daripada suspek sendiri yang mengaku baru membunuh mangsa. Ketika menghubungi polis pada jam 2.40 petang, lelaki itu turut memberitahu sudah menikam dan mencekik wanita berkenaan sehingga mati. Hanya suspek dan mangsa berada di tempat kejadian. Beberapa kesan tikaman turut ditemui di leher dan badan wanita itu, selain pisau yang digunakan suspek untuk membunuh. Siasatan awal mendapati suspek yang juga pembantu makmal sekolah itu dipercaya berdendam kerana sering kali disindir mangsa. Mangsa yang juga ibu tunggal dikatakan kerap menyindir suspek mempunyai hubungan sulit dengan seorang kaki tangan di sekolah berkenaan. Suspek yang baru 3 bulan bekerja turut menjalani rawatan kemurungan di hospital. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Banting untuk bedah siasat, manakala suspek ditahan bagi membantu siasatan. Kisah ini bermula ketika awal pagi hari kejadian yang malang tersebut. Pagi itu, suspek berjumpa dengan pengarah kolej tersebut untuk menyatakan hasratnya untuk ditukarkan ke kolej yang lain. Dia mengatakan beberapa alasan dengan harapan permintaannya diterima. Malang sekali, permohonannya telah ditolak oleh majikannya itu. Dengan perasaan yang kecewa, dia keluar dan memberitahu seorang rakannya yang sedang bekerja di kaunter pentadbiran. Jika dia tidak boleh ditukarkan, kemungkinan dia akan berhenti kerja. Tidak lama selepas itu, seorang pekerja kolej itu ternampak lelaki tersebut di pantry pejabat sambil menangis. Teguran saksi menanyakan kenapa menangis, hanya dibalas tiada apa-apa yang berlaku. Pada waktu tengah hari, rakan sekerja suspek mengajaknya untuk makan tengah hari, memandangkan waktu itu jam menunjukkan pukul 12.30 tengah hari. Tetapi suspek memberitahu dia hanya mahu duduk di dalam pejabat sendirian. Tidak lama selepas itu, seorang staf wanita masuk ke ruang solat berdekatan dengan pantry untuk menunaikan solat zuhur. Ketika mengambil wuduk, staf tersebut terdengar pintu pantry dibuka dan dia mengatakan ternampak suspek masuk sambil membuka paip air di sinki. Ketika wanita itu sedang menunaikan solat, dia terdengar jeritan Allah, Allahu Akbar, disusuli bunyi benda jatuh dari atas siling. Selesai solat, wanita itu ditemani seorang rakan sekerja yang lain naik ke tingkat atas untuk mencari suara tersebut. Mereka mencari di semua sudut namun gagal menemuinya. Tetapi masih ada satu makmal yang dijadikan stor masih belum diperiksa. Kunci bilik makmal diambil. Mereka menuju ke sebuah bilik stor dan disitulah segala-galanya terjawab. Mereka menyaksikan suspek sedang menggenggam tangannya dan terdapat satu mayat yang berlumuran darah di sisinya. Suspek memandang kepada mereka dan bersuara, "Weh, aku bunuh dia. Bak sini phone. Aku nak telefon mak ayah aku, polis dan ambulans. Aku nak buat pengakuan aku dah bunuh dia." Suspek terus menghubungi ibunya sambil berkata, "Mak, saya bunuh seseorang." Kawan baik pekerja lelaki itu kemudian bertanya, "Kenapa kau bunuh dia?" Suspek itu pun menjawab, "Aku tidak bunuh kamu sebab kamu baik. Aku bunuh dia sebab dendam." Rakan sekerja yang lain kemudian bergegas masuk ke makmal dan pergi ke bilik stor. Ketika itulah pekerja lelaki tadi bersuara, "Cikgu, saya dah bunuh dia. Saya tikam pakai pisau tapi ia tak mati. Jadi saya cekik dia sampai mati." Polis terus dihubungi dan bergegas ke tempat kejadian. Ketika ambulans sampai, mangsa sudah disahkan meninggal dunia. Mayat mangsa dihantar ke hospital dan doktor forensik mengesahkan mangsa meninggal kerana tiada bekalan oksigen pada organ badan disebabkan tekanan di leher mangsa. Seorang guru kolej tersebut mendakwa suspek kelihatan resah selepas membunuh pembantu takbir wanita sekolah itu. Lelaki itu kebiasaannya bersikap peramah dan kerap bersembang dengannya. Namun, ketika memasuki pejabat kira-kira jam 2.30 petang hari kejadian, suspek kelihatan seolah-olah memikirkan sesuatu dan mungkin baru menyedari apa yang sudah dilakukannya.
Mangsa yang juga ketua kerani di kolej itu dianggap pekerja yang baik dan komited. Suspek juga seorang yang ceria dan rajin menegur semua guru. Wanita yang berasal dari Terengganu itu adalah ibu tunggal dan bertugas di kolej berkenaan sejak 18 tahun lalu. Pada 12 Julai 2018, suspek telah direman selama 7 hari. Ketua Polis Selangor, Datuk Mazlan Mansor berkata, suspek yang baru 3 bulan bekerja di kolej terbabit direman sehingga 18 Julai 2018. Menurutnya, ini kes yang jelas kerana suspek sendiri menghubungi polis dan mengaku membunuh mangsa dan ada provokasi melampau mengakibatkan suspek bertindak sedemikian. Mazlan juga mengesahkan suspek mempunyai laporan perubatan berkaitan psikiatri dan menyifatkan kejadian itu sebagai tragedi tidak diduga yang menimpa mangsa. Pada 17 Julai 2018, suspek dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas dakwaan pembunuhan ini. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Abdul Azhim Muhammad 28 tahun selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrate Muhammad Isa Muhammad Nur. Mengikut pertuduhan, dia didakwa membunuh sehingga menyebabkan kematian Zaimah Mahmud. Perbuatan itu dilakukan di Kolej Vocational Sultan Abdul Samad antara jam 1.30 tengah hari hingga 3 petang. Berikutan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman gantung mandatory jika sabit kesalahan. Semasa perbicaraan, suspek mengaku pada hari kejadian, ketika keluar daripada bilik pengarah, suspek ternampak kelibat seorang nenek kebayan. Fikirannya amat runsing ketika itu. Dia juga mendengar suara bisikan bunuh, bunuh. Dia mengambil pisau di pantry dan membunuh mangsa. Suspek memberitahu 2 minggu sebelum kejadian, dia diganggu dengan suara yang sama. Suara halus itu menyuruh suspek menyembelih mak dan ayah suspek sendiri. Jadi peguam belia suspek menegaskan suspek membunuh mangsa bukan dengan niat, tetapi kerana adanya suara yang meminta suspek untuk melakukan jenayah tersebut. Doktor pakar kemudian dipanggil bagi memberikan keterangan di mahkamah. Doktor pakar psikiatri mendapati suspek mengalami adjustment disorder with depressed mood. Namun, suspek disahkan tidak mengalami gejala simptom halusinasi atau delusi. Ketika kejadian, suspek sedar akan perbuatannya itu salah dan menyalahi undang-undang. Dia menyedari adanya pisau di pantry. Suspek tahu hanya mangsa yang ada di pejabat ketika kejadian berlaku. Suspek juga yang mengaku membunuh dan mencekik mangsa. Kenyataan "aku bunuh dia sebab dendam" menunjukkan motif suspek membunuh mangsa. Ini membuktikan suspek berniat membunuh mangsa atas sebab berang kerap disindir oleh mangsa dengan mengatakan suspek mempunyai hubungan sulit dengan seorang kaki tangan di kolej tersebut. Dengan pihak pendakwaan telah buktikan kes melampaui keraguan munasabah, suspek didapati bersalah membunuh dan dijatuhi hukuman gantung sampai mati mandatory. Betullah kata pepatah, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Bagi kami, mungkin kata-kata mangsa kepada suspek hanyalah sekadar satu gurauan orang-orang lama kepada orang muda hari ini. Mangsa tidak berniat untuk melukai hati suspek. Itu sekadar pandangan kami. Tapi bagi yang menanggung akibat perbuatan orang lain, siapalah yang tahu. Kita mengambil pengajaran daripada kisah ini, jagalah bahasa dan tutur kata kita. Semoga suspek bertaubat di atas segala perbuatannya. Dan kita mendoakan mangsa Allahyarhamah Zaimah Mahmud diampunkan segala dosanya serta ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.